Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will learn about ester. Okay, you can see at the example that I given here. Okay, I'm gonna highlight with another colors. Okay, so that one is a structural formula for ester yang awak perlu tahu lah. So kita tengok dulu pengenalan berkenaan dengan ester. Yang pertama, dia adalah non-hydrocarbon compound. Kenapa dia non-hydrocarbon compound? Disebabkan oleh dia mempunyai selain daripada hidrogen dan juga karbon. Okay. Consists hydrogen, carbon and also oxygen. Okay. Seterusnya, let's see functional group for ester. Okay, selalunya sebelum ni kita belajar tentang alkane, alkyne dan juga alkohol. Okay. Pelbagai jenis functional group kita dah jumpa, such as carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond and also hydroxyl group. Okay, but for ester, okay, we can call it as carboxylate group. Okay, so that one is a functional group for ester. Carboxylate group. So how its formula? So supposed to be like this. Dia punya carboxylate group. Carbon and then double bond O and then O here. Okay, so that one is a carboxylate group. Okay, and then we move to the general formula for ester. Okay, many example of general formula for ester. Okay, so this is the main general formula for ester, which is CnH2n plus 1. Or you can do like this. Okay, you can change 2n, you can change n into m. Okay, sorry, I will write again. You can write like this. Okay, Cn and H2n plus 1 COO and Cn H2n plus 1. Alright, so that is the general formula for ester. I'm highlight with another color so you can see the difference. Okay, because the ester have a two part actually. Right, I'll highlight here and also I'm highlight here. Right, okay, so ester actually was derived from two different compound, which is two different functional group actually, right? So that is the introduction of ester, okay, that you need to know. Okay, after that, okay, we entering the naming of ester. How we construct the ester name? Okay. First, the production of ester usually from the esterification. Okay, as we learn from the carboxylic acid, okay, where the carboxylic acid will react with alcohol, it will form the ester and also water. So that reaction between the carboxylic acid and also alcohol, it's called esterification. Okay, so you can jot down here. Okay, esterification means reaction between
carboxylic acid. Okay. Then another one is alcohol. Right? So it will give a product where it's called ester. Then another one is water. So means that the esterification is the process that we remove water and will become a new product. It's called ester. Okay. So how we naming the ester? Okay. So you can see at the example. Okay. Saya dah tulis kat situ contoh structural formula untuk ester. Okay, saya ambil daripada yang atas tadi. And then pada structural formula tu saya telah memberi ataupun meng-highlight dua jenis color yang berbeza. Okay, so that's mean ester it's come from two different compound, which is one is from carboxylic acid and then one is from alcohol. Right. So we go to the carboxylic acid first, right? Okay, this one. Okay, carboxylic acid. So the red one is referred to carboxylic acid. Carboxylic. Okay. When carboxylic acid lose its hydroxyl group OH minus, right? So the name of carboxylic acid was changed into like this. Okay. To if it's two carbon, it's called ethanoate. Ataupun kalau tiga carbon, it's called propanoate. Kalau empat carbon, it's called butanoate. Okay. Right. Okay, sebelum itu saya nak tambah satu lagi, iaitu refer kepada satu karbon, iaitu refer kepada satu karbon, which is metanoate. Right. Okay, itu kalau carboxylic acid, yang mana name itu dia akan berubah daripada carboxylic acid apabila dia kehilangan OH. Okay, kehilangan OH, dia akan berubah menjadi metanoate kalau refer kepada satu karbon lah. Kalau refer kepada dua karbon, dia akan berubah menjadi ethanoate. Kalau tiga karbon, kita ada propanoate. Okay. And then kita pergi kepada alkohol. Okay, yang ini lebih mudah untuk kita ingat. Right, alkohol. Okay, nama dia akan berubah. Okay, setelah dia kehilangan hidrogen sahaja yang attach pada oksigen ataupun yang yang berada di dalam hydroxyl group. Okay, hidrogen daripada alkohol tadi yang berada di hydroxyl group iaitu OH. Hidrogen daripada situ dia akan diambil. Okay, dia akan diambil dan akan bergabung dengan OH daripada ester dan menghasilkan water. Right, so nama itu dia akan berubah menjadi menjadi, kalau satu karbon
kita panggil dia sebagai metil. Kalau 2 karbon, dia akan menjadi etil. Kalau 3 karbon, dia akan menjadi propil. Dan kalau 4 karbon, dia akan menjadi butil. Daripada butanol, apabila dia dengan kehilangan hidrogen, kita akan panggil dia sebagai metil. Hidrogen mana? Hidrogen yang attach pada hydroxy group, iaitu OH. So hidrogen yang attach pada oksigen tadi tu, dia akan hilang. Dia akan bergabung dengan OH daripada carboxylic acid dan membentuk air. So itu adalah cara macam mana kita nak construct nama. Alright. So kita tengok contoh yang di sebelah, right, iaitu review question. Yang ini review question. Di situ kita ada satu structure formula. We have one structure formula, and then soalan itu dia bagi tahu what is the name of organic compound above. Alright. So macam mana kita nak identify? First sekali, untuk basics, macam kita ni, macam awak semua, untuk yang baru first time melihat ester, pertama sekali awak lihat macam apa yang saya labelkan contoh yang di sebelah. Cari dahulu ataupun identify dahulu, mana kita punya carboxylic acid, mana kita punya alkohol. Alright. So kita pun highlight kita punya ester first. So warna hijau itu adalah merefer kepada ester. And then saya pilih warna lain pula. Yang ini, saya pilih warna lain. Yang ini adalah kita punya alkohol. Alright. Selalunya dalam penamaan ester, kita akan letak nama dia, nama alkohol itu akan berada di hadapan. Nama alkohol itu akan berada di hadapan, diikuti dengan carboxylic acid. Cumanya pastikan nama yang kita letak alkohol tadi itu, dia sudah berubah menjadi metil, etil, propil, butil. Maknanya dia sudah kehilangan hidrogen yang attach pada oksigen, pada hydroxy group yang berada di alkohol. Begitu juga dengan ester. Kita pun kena letak nama itu merujuk kepada nama yang sudah OH itu keluar. So bila OH itu keluar, dia akan jadi metanoid, ethanoid, propanoid, butanoid. So kita mesti kena letakkan yang itulah. Alright. And then macam saya kata tadi, kita akan letak alkohol dahulu, diikuti dengan ester. So kita tahu bahawa alkohol kita mempunyai 3 karbon. So bila 3 karbon, bila sudah kehilangan hidrogen, kita akan tulis kat situ adalah terujuk kepada propil. Propil. And then untuk ester pula, dia hanya ada 1 karbon. So kita akan bagi tahu dia untuk carboxylic acid yang sudah kehilangan OH tadi itu, dia hanya mempunyai 1 sahaja karbon. So kita akan terus merujuk kepada metanoid. Metanoid. And then setelah awak dapat yang ini, saya kopikan dahulu. Sorry. Saya copy dahulu. Setelah awak dapat yang ini, awak hanya perlu silangkan sahaja. Propil itu bergerak ke hadapan, and then metanoid itu bergerak ke belakang. So awak akan dapat nama dia propil
metanoid. Begitu. So kita tahulah bahawa propil kita datang daripada alkohol, and then metanoid kita datang daripada carboxylic acid. Okey, seterusnya kita tengok lagi another example for naming ester. Okay, saya bagi contoh dekat situ. Yang pertama kita ada methanoic acid, refer kepada carboxylic acid. And then kita ada ethanol, refer kepada kita punya alkohol. Dan saya dah bagi siap-siap dekat situ dia punya produk. Okay, cuma kita perlu identify, okay, apa nama produk kita. Okay, kita lihat pada structural formula yang telah saya lukiskan. Yang pertama tu yang merujuk kepada kita punya carboxylic acid dan juga alkohol. Okay. So untuk methanoic acid, dia punya structure formula macam tu. Kita ada satu carbon, and then kita ada satu hydroxyl group, dan juga kita ada double bond O dan juga hydrogen. Dan untuk ethanol, kita ada dua carbon, yang mana dua carbon itu di-attach dengan 5 carbon. Dua carbon pada carbon di tengah, di antara hydroxyl group, okay, dan juga another carbon, dan carbon yang terakhir, carbon yang di tepi sebelah kanan, kita akan attach dengan 3 carbon. Okay. Alright, seperti yang saya katakan tadi, okay, dalam penghasilan ester, bukan hanya ester saja yang terhasil, tetapi juga water. Dan macam mana kita nak ambil, macam mana kita nak keluarkan water tadi tu. Okay. Macam yang saya katakan tadi, OH, okay, akan keluar daripada sebelah carboxylic acid, dan hydrogen, okay, dia akan keluar daripada hydroxyl group yang berada pada ethanol. Okay, hydrogen akan keluar daripada hydroxyl group yang berada di ethanol. So apa yang saya akan buat adalah, okay, yang ini, okay, awak tengok garis putus-putus. Okay, yang itu yang akan keluar membentuk water. So dia akan jadi H, then OH. Right? Seperti itu. And then yang hanya akan tinggal adalah balance daripada yang dah terkeluar tadi itulah. Okay, balance yang tinggal. Okay, so kita akan gabungkan terus. Yang ini terus bergabung dengan yang ini. Okay, yang ethanol tadi tu, okay, hasilnya dia akan terus bergabung dengan yang itu. Okay, so maknanya pada methanoic acid tadi telah terkeluar OH, dan juga ethanol tadi telah terkeluar hidrogen daripada carboxyl, daripada hydroxyl group pada ethanol. Okay, so dia akan membentuk seperti ini. Okay, see. Then OCCH. Seperti itu. So kita tahu bahawa ini adalah datang daripada carboxylic acid. Okay, yang ini datang daripada carboxylic acid, dan yang sebelah ini datang daripada alkohol. Okay, dan kita pun tulis balik. Kita tahu bahawa methanoic acid react dengan ethanol. So dia akan produce, sepatutnya dia akan produce ethyl methanoid. So kalau siapa yang keliru, okay, just tulis macam ni dulu, okay, supaya awak lebih tahu, lebih ingat, okay, teknik dia. Awak tulis dahulu methanoid, and then sebelah itu awak tulis pula, sebab dia ada dua karbon, refer kepada ethyl. And then kita silangkan dia. Okay, so pastikan kita punya
etil, propil, butil itu berada di hadapan. Okey, untuk naming ester. So kita akan letak etil metanoid. Okey, so itu adalah ester yang terhasil. Okey, dan juga jangan lupa kita punya side product iaitu H2O. Right? So itu adalah satu cara macam mana kita nak buat naming untuk ester dan juga dia punya structural formula. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, kita ada pentanoic acid C4H9COOH. Okey, C4H9COOH dan juga metanol. So sekali baca pun kita dah tahu apa dia punya produk. So dia akan dapat C4H9COOCH3 dan juga dia punya side product iaitu water lah. Okey. And then kita tengok kepada structural formula. Right, dekat bawah tu contoh telah saya berikan. Okey. Okey, yang bawah yang sebelah merah tu dia merujuk kepada pentanoic acid dan yang sebelah hitam it's refer to the methanol. So macam mana kita nak dapatkan structural formula untuk ester kita ni? So seperti biasa, seperti yang saya katakan tadi tu, okey. Hidrogen daripada belah alkohol yang berada di dalam hydroxyl group akan keluar dan dia akan bergabung dengan OH yang berada pada carboxylic acid kita. Okay. So dia akan keluar membentuk water. Okay. Itu ada step dia. Right. So okay, OH then right. Then selepas kita dah dapat keluarkan OH, terus gabungkan C yang sudah menjadi kosong tadi, terus gabungkan dengan oksigen yang telah kosong tadi. Maksud saya C yang kosong berada di pentanoic acid tadi tu, terus gabungkan dengan oksigen yang telah kosong yang berada di metanol. So sepasti awak akan dapat seperti inilah. Bila awak gabungkan dia, yang ini bergabung dengan yang ini, so sepasti awak akan dapat C. Seperti ini. Right. So, maknanya gabungan itu berlaku di sini. Itu gabungan itu berlaku lah. Ini kita tahu bahawa yang merah itu merujuk kepada kita punya pentanoic acid dan yang hitam itu merujuk kepada metanol. And then bila dia telah kehilangan, dia telah kehilangan OH dan juga hidrogen. So terus kita letak nama dia. Kalau pentanoic acid dia kehilangan OH, kita letak nama dia sebagai pentanoate. And then kalau untuk alkohol pula, kita punya metanol telah kehilangan hidrogen pada hydroxyl group kita. So kita akan kita akan tulis nama dia methyl. Rujuk kepada satu karbon. Right? So langkah seterusnya awak pun silangkan dia. Silangkan dia. So awak akan dapat methyl pentanoate seperti itu.
Okay, dan jangan lupa dia punya side product is water. Okay, so awak akan dapat methyl pentanoid. Okay, reaction di antara pentanoic acid dan juga methanol, awak akan dapat dia punya ester yang bernama methyl pentanoid. Okay, so itu adalah satu sedikit contoh berkenaan dengan structure formula dan juga naming untuk ester. Okay, seterusnya kita pergi kepada preparation of ethyl ethanoid. Okay, ini adalah satu eksperimen yang mana tujuan eksperimen ni adalah kita nak prepare of ethyl ethanoid. Di samping kita nak melihat dia punya ciri-ciri fizikal, okay, yang ada pada ester. Alright, so kalau tengok dekat gambar aja tu, kat gambar ni, okay, gambar yang saya lukis tu tak berapa cantik, okay, tapi insya-Allah mudah difahami. Okay, itu adalah kita punya setup of apparatus kita. Okay, yang mana kita ada menggunakan condenser, okay, water in water out tu, and then kita ada rendamkan kita punya mixture of ethanol plus ethanoic acid dan juga concentrated H2SO4, iaitu concentrated sulfuric acid, right? Okay, and then kita ada porous chip, okay, dan kita rendamkan mixture tadi tu ke dalam oil bath, right? So dalam kita nak preparation of ethanol, ethyl ethanoid ni, okay, iaitu merujuk kepada reaction carboxylic acid react dengan alkohol, okay, kita perlu ingat bahawa dalam reaction ni juga memakai catalyst. Okay, so catalyst yang kita pakai adalah merujuk kepada concentrated H2SO4. Okay, catalyst. So dalam reaction esterification ni, dia punya catalyst yang selalu kita pakai adalah concentrated H2SO4. Alright. Okay, so kita tengok kepada observation kita, okay, berkenaan dengan eksperimen ni. Apa yang kita sepatutnya akan nampak, okay, walaupun kita tak buat lagi eksperimen ni, tapi kita tetap akan belajar dululah. Okay, kita tengok kepada observation. What is the observation from this experiment? Okay, pertama sekali observation yang awak akan dapat melalui this experiment adalah, okay, the distillate is a colorless liquid with a fruity smell. Okay, distillate hasil daripada distillation tadi tu, awak akan dapat a colorless liquid, okay, cecair yang tidak berwarna dan juga mempunyai smell yang sangat wangi, okay, fruity smell, ataupun awak boleh kata sweet smell, right? Okay, so bila awak lihat pada perkataan colorless liquid dan juga fruity smell, itu sebenarnya adalah physical properties of ester, right? Melalui teorinya awak belajar bahawa carboxylic acid react dengan alkohol akan produce ester, dan bila awak buat eksperimen yang ini, apa yang awak dapat lihat adalah, pertama, okay, dia produce colorless liquid, okay, and then yang kedua, awak boleh bau, okay, dia sangat wangi lah, right? Bau yang menyenangkan orang kata. Okay, yang kedua, the liquid floats on water. Okay, point yang on water, maknanya observation yang awak dapat adalah dua observation ini sebenarnya dia telah menceritakan beberapa ciri-ciri fizikal ester. Okay, yang pertama tadi colorless liquid, yang kedua dia punya smell, okay, dan yang ketiga dia punya density, okay, iaitu liquid float on water, itu refer kepada dia punya density. Okay, seterusnya kita pergi kepada inference. Okay, kita nak menyatakan bahawa apa benda tu sebenarnya. Okay, so kita kata kita buat dia punya inference. Okay, what is the inference? Okay, first, the colorless liquid are ester. Okay, ini bertepatan dengan teori yang kita belajar. Okay,
Kita campurkan etanol, kita campurkan alkohol dan juga carboxylic acid. So sepatutnya dia akan produce ester. Then colorless liquid, bila telah berlakunya pencampuran tadi tu, dia akan producekan colorless liquid. Dan juga dia punya smell. Dia punya smell tadi tu. So untuk menguatkan, kita boleh kata colorless liquid is an ester. Yang kedua, ini merujuk kepada density of ester tadi. Salah satu physical properties, density. So kita boleh kata disebabkan oleh liquid tadi tu, colorless liquid tadi float on water. So kita kata the density of the liquid is less than water. Density of the liquid less than water. So maknanya bila less than water, dia mesti terampai-ampai di atas permukaan air, terapung-apung di atas permukaan air. So itu adalah kita punya inference. So dekat sini kita ada sedikit explanation berkenaan dengan eksperimen tadi. Yang pertama, sedikit saja explanation dia. Ethanoic acid react with ethanol, produce ethyl ethanoate and also water. So saya tulis kat situ, saya lengkapkan dia punya chemical equation, tunjukkan sekali. Kita ada CH3COOH, itu refer kepada kita punya ethanoic acid. Ethanoic acid. And then C2H5OH itu refer kepada kita punya alkohol, iaitu ethanol. Right? So kita akan dapat CH3CO C2H5. So itu adalah kita punya ester, dan nama ester tersebut adalah ethyl ethanoate. Dan last sekali kita punya produk adalah water. Right? So ini adalah salah satu eksperimen untuk menghasilkan ester. Seterusnya kita pergi kepada physical properties of ester. Tadi kita dah buat eksperimen. Saya dah tunjukkan sedikit eksperimen, yang mana eksperimen itu menerangkan sebenarnya ciri-ciri physical of ester. So kali ini kita pergi sedikit mendalam tentang berkenaan dengan physical properties of ester. Alright. So kita pergi yang pertama. Saya label kat situ nombor 1. Explanation dekat situ dia beritahu neutral compound with sweet and fruity smell. Sweet and fruity smell. Cuma saya nak emphasize dekat perkataan neutral compound. Bila disebut neutral compound, awak kena ingat bahawa dia tidak bercharge. Bila dia tidak bercharge, maka kita boleh kata bahawa dia punya conductivity of electricity memang boleh katakan tak boleh conduct lah. Do not conduct electricity lah. Right? Disebabkan oleh tidak bercharge. Remark sikit kat situ, tak ada charge. And then yang kedua, possess low density. Ini berdasarkan eksperimen tadi. Eksperimen tadi yang mana colorless liquid tadi tu dia float on water, right? So dia possess low density lah compare with water. Saya nak betulkan sedikit ejaan. Density. Seterusnya yang ketiga, ester ni adalah simple ester are colorless liquid at room temperature. Simple ester are colorless liquid at room temperature. Maknanya refer kepada simple ester ni, dia bukan rantaian karbon yang begitu panjang lah. Still lagi kalau contohnya macam ethyl methanoate, methyl ethanoate, itu adalah simple ester, salah satu contoh
simple ester. Okey, yang keempat, simple ester are unstable and can easily to vaporize at room temperature. Okey, ini adalah satu ciri yang menarik pada ester sebab dia unstable and can easily to vaporize at room temperature. Okay, that's why penggunaan ester sangat meluas dalam penggunaan minyak wangi, dalam pembuatan minyak wangi. Okay, kalau misal kata kita pakai ester yang stable, okay, so dia susah untuk nak vaporize at room temperature. So that's why kita selalunya dalam pembuatan minyak wangi kita akan pakai simple ester lah. Okay, bila awak sembur tu, so bau wangi tu akan tersebar cepat. Kita boleh pakai. Okay, so that's why kita pakai simple ester dalam pembuatan minyak wangi. Right. So perkataan yang awak kena highlight dekat sini adalah yang inilah. Okay, unstable, simple ester, stable and easily vaporize at room temperature. Okay, yang last sekali. Okay, last but not least. Okay, covalent compound that do not dissolve in water. Okay, so kita tahulah bahawa covalent compound ni memang selalunya dia tidak dissolve in water. Right. Okay, so selain daripada ester ni yang tidak dissolve in water adalah functional group yang kita belajar sebelum ni, homologous series yang kita belajar sebelum ni, iaitu alkane, alkene, alkyne. Okay, itu semuanya tidak dissolve in water. Right, so itu adalah physical properties of ester. Okay, seterusnya kita pun ada sebenarnya simple experiment dalam kita nak menghasilkan kita punya ester. It's very simple. Kita pakai test tube, then kita ada concentrated H2SO4 as a catalyst, and then kita ada campuran ethanol and glacial ethanoic acid. Right, so sangat simple. Ini ada dalam buku teks awak. Okay, awak boleh tengok. Okay, so apa yang kita nak tengok adalah yang pertama dia punya color, smell and also solubility lah. Okay, so dalam contoh eksperimen ni kita reactkan dengan dua benda, iaitu pertama ethanol and then yang kedua ethanoic acid. So sebenarnya awak boleh tahu dah apa nama produk dia tu. Okay, dan juga awak dah boleh bayangkan macam mana dia punya chemical equation untuk reaction ni. Okay, so kita tengok dulu untuk color. Alright, sama lebih kurang macam tadi dia punya observation. Okay, kalau berkenaan dengan color, okay, kita boleh kata colorless liquid is produced. Okay, colorless liquid is produced. And then bila kita sebut pasal smell, okay, kalau eksperimen tadi dia mempunyai fruity smell. Okay, iaitu merujuk kepada ethyl ethanoate. Okay, yang ini pun sama lebih kurang. Okay, kita boleh kata dia sweet, manis. Okay, bau dia sweet and also the fruity smell. Okay, and then masuk kepada solubility. Right. Okay, yang ini refer kepada dia punya physical properties yang saya dah sebut tadi. Okay, so kita boleh kata the colorless liquid, okay, itu refer kepada kita punya ester does not dissolve in water. Okay, so yang ini merujuk kepada ester. Okay, right, so maknanya hasil dari tindak balas itu kita tahu bahawa hasil dari tindak balas dia akan menghasilkan ester dan juga water. So awak akan boleh nampak bahawa ester tu dia akan terus berada di atas air. Okey, dia akan berada terus di atas air. Alright, dekat bawah tu ada dua soalan, okey, yang perlu kita jawab. Okey, soalan ni sangat mudah sebab saya rasa memang awak boleh jawab. Okey, tapi kita discuss. Okey, name a product produce. So kita tengok balik reaction between what and what. Reaction between ethanol dan glacial ethanoic acid. Okay, so maknanya reaction between ethanol dan juga ethanoic acid lah. So kita boleh tahu produk dia, nama produk dia adalah ethyl. Okay, semula
ethyl, and then ethanoate. Okay, itu adalah nama produk. Okay, nama produk produce, iaitu ethyl ethanoate. Okay, merujuk kepada ester. And then dia nak write a chemical equation. Okay, so kita pun buat chemical equation dia. Okay, kita bermula dengan ethanol. Okay, C2H5OH. Dia akan reaction dengan ethanoic acid. COOH. Then dia akan produce, so saya akan tulis CH3CO C2H5. Okay, and then jangan lupa H2O dekat belakang. Right? So itu adalah kita punya chemical equation, okay, untuk reaction ni lah. Right? Okay. So selesai untuk second experiment. Okay, eksperimen ni ada sebenarnya dalam buku teks awak lah. Awak boleh tengok macam mana. Okay, and then awak boleh jawab lagi dalam discussion yang ada dalam eksperimen ni, berdasarkan buku teks awak tu lah. Okay, alright. Seterusnya, okay, yang terakhir kita bergerak kepada uses of ester. Okay, so uses of ester yang pertama, okay, iaitu preparation of cosmetic and perfume. Okay, kenapa kita pakai ester? Sebab simple ester ni dia volatile liquid, macam saya sebut tadi kan. Okay, simple ester volatile at a room temperature. So that's why kita pakai ester. And then dia mempunyai sweet smell. Okay, dia punya ciri-ciri anesthetic properties. Okay, iaitu sweet smell yang orang suka. Okay, kalau pungent smell orang tak suka. Sweet smell orang suka. Okay, yang kedua, dia sebagai food additive, iaitu artificial flavors. Contohnya macam aiskrim strawberry. Perasa strawberry itu adalah sebenarnya datang daripada ester. Perisa strawberry, perisa mango, perisa grapes. Okay, ataupun flavor yang awak duk hisap vape tu sebagainya tu kan, itu pun salah satu kegunaan daripada ester. Right? Okay, and then yang ketiga, okay, ester juga digunakan sebagai solvent for glues and varnishes. Okay, itu kegunaan yang ketiga lah. Dan kegunaan yang keempat, okay, used to make a plastic and plastic softer. Okay, untuk kita lembutkan plastik. Okay, and then yang kelima, okay, yang terakhir, long ester are used in production of soap and detergent. Okay, so ni sangat penting lah. Right? Soap and detergent adalah dua benda yang berbeza, tetapi tujuan dia adalah sama, iaitu mencuci. Right? Dan ester untuk soap dan detergent ni also different, berbeza. Okay, so mungkin kita akan belajar dalam chemical consumer lah berkenaan dengan soap dan detergent. Alright, so itu sahaja berkenaan dengan uses of ester.